menyusun tari. Assalamualaikum, saya Nurul Aina Najwa binti Anwar, C22A0568 akan memberikan penerangan mengenai sejarah dan asal-usul kepercayaan serta simbolik tentang pakaian kebaya tradisional, iaitu kebaya nyonya. Baju kebaya nyonya merupakan salah satu pakaian tradisional rakyat Malaysia, terutamanya bagi kaum baba dan nyonya. Baba dan nyonya merupakan kaum yang wujud dalam kalangan masyarakat Cina di tanah Melayu, khususnya di negeri-negeri selat, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Zaman kegemilangan peranakan Cina ini adalah merupakan zaman ketika kegemilangan Melaka. Hal ini dikatakan demikian kerana pedagang Cina yang menggabungkan pengaruh dari Melayu dan Cina serta cara hidup mereka. Masyarakat ini juga turut berjaya mewujudkan kebaya nyonya walaupun peranakan Cina yang sahaja memakai kebaya ini pada ketika dahulu. Namun begitu, masyarakat Melayu juga kini turut memakai kebaya nyonya ini kerana ini bukanlah suatu pakaian yang asing bagi mereka. Kebaya ini juga telah dapat menyemarakkan lagi sanjungan wanita, terutamanya bagi wanita Melayu terhadap kebaya nyonya ini. Impaknya, kebaya nyonya ini akan terus menjadi warisan kebanggaan Malaysia yang telah bertahan sehingga kini dan akan menjadi kegemaran di kalangan pengikut fashion. Sebagai contoh, Nabila Huda yang merupakan salah seorang pelakon Malaysia yang sanggup membawa sehingga 30 pasang kebaya untuk digayakan sepanjang 2 bulan berada di New York yang hanya ingin memartabatkan budaya Malaysia ke mata dunia. Kaum baba dan nyonya ini juga telah mengamalkan kepercayaan campurannya, iaitu kepercayaan Cina dan kepercayaan Melayu. Perkara ini telah menunjukkan bahawa kepercayaan masyarakat Melayu amatlah berkesan sehingga kepercayaan ini dipengaruhi oleh masyarakat baba dan nyonya. Jelaslah bahawa hal ini telah membuktikan bahawa kebaya nyonya ini adalah sebagai simbol perpaduan dan kesesamaan. Semua wanita tanpa mengira kaum dan bahasa juga boleh memakai, dan ia juga merupakan salah satu cara paling mudah untuk masyarakat ini saling menghargai dengan mengenakan pakaian yang beraneka. Akhir sekali, kebaya juga merupakan lambang keagungan dan sifat kewanitaan. Oleh itu, sebagai wanita Malaysia yang kaya dengan sejarah, haruslah melindungi warisan ini untuk memastikan ia tidak lenyap di mata dunia. Saya juga telah meluangkan masa bersama dengan seorang penjahit baju kebaya, iaitu Nur Khairunisa binti Maidi yang berasal daripada Puchong, Selangor. Beliau turut mengongsikan pengalamannya dalam menyediakan baju kebayanya ini. Dengan ini, baju kebayanya akan sering mendapat tempat di kalangan pelbagai kaum di negara ini dan dapat dijadikan sebagai warisan kebanggaan Malaysia. Seterusnya bersama saya iaitu Nur Atirah Nazira binti Nazaruddin yang akan mengulas mengenai reka bentuk yang digunakan dalam penghasilan kebaya nyonya. Kebaya nyonya merupakan salah satu pakaian yang masih diamalkan oleh masyarakat Malaysia sehingga kini disebabkan oleh keunikan dan perincian yang dilihat jelas dalam pelbagai corak yang menggunakan pelbagai tema. Ia juga mempunyai ciri yang unik dan gaya yang tersendiri dengan mengikut kesesuaian peredaran zaman. Walau bagaimanapun, sulaman yang menarik dapat disesuaikan dan digayakan di mana sahaja serta ia turut menarik banyak perhatian golongan muda. Malah, ia juga dapat menarik perhatian golongan yang lebih tua. Pakaian kebaya ini mempunyai motif dan corak rekaan yang unik, termasuklah corak flora dan fauna yang sesuai dengan kebaya wanita. Sehubungan dengan itu, kebaya nyonya dianggap tidak lengkap tanpa corak kerawang pada bahagian baju. Hal ini disebabkan oleh kerawang itu sendiri yang akan menaikkan lagi kecantikan terhadap baju tersebut. Terdapat pelbagai jenis kerawang di pasaran seperti kerawang cakar ayam, kerawang bunga dan sebagainya. Bagi melengkapkan lagi pemakaian baju kebaya ini adalah dengan menggunakan penggayaan kain batik sarung atau kain selisih, kerongsang dan kasut bermandik yang akan membuatkan kaum wanita yang memakainya kelihatan lebih anggun dan bergaya. Kebaya ini juga turut menggunakan kain kasar rubiah dan penggunaan reka bentuk sulaman yang indah serta halus. Sulaman yang digunakan adalah sulaman hasil campuran motif bunga dan geometri yang disulamkan dengan jahitan zigzag, lubang butang dan tebuk lubang. Seterusnya, terdapat beberapa jenis fabrik yang kerap digunakan dalam menghasilkan kebaya ini, iaitu jenis rendah, sutera, satin dan sebagainya. Inilah ciri-ciri kebaya tradisional bagi kaum baba nyonya di negeri Melaka yang masih utuh dan tidak luput ditelan di zaman. Akhir sekali, kebaya nyonya sekaligus menjadi pilihan orang ramai kerana rekaannya yang unik dan dipelbagaikan. Baju kebaya nyonya mempunyai banyak fungsi. Kebiasaan kebaya ini dipakai untuk majlis-majlis khas seperti perkahwinan dan pertunangan. Hal ini dikatakan demikian kerana pemakaian kebaya ini memberi kelainan pada majlis dan ia dapat menarik perhatian orang ramai kerana corak sulaman yang terdapat pada kebaya tersebut kelihatan cantik dan mempunyai nilai seni yang tersendiri.
Sudah terang lagi bersuluh bahawa kebudayaan yang unik dapat menyumbangkan kepada kecantikan, keagungan dan warisan. Dengan itu, baju kebaya ini telah menjadi warisan kebanggaan Malaysia dan kebaya ini melambangkan satu baju kebaya tradisional bagi negeri Melaka. Tambahan pula, dengan rekaan sulaman yang dikenakan ke atas kain menampakkan baju tersebut kelihatan mewah dan membuatkan masyarakat akan lebih terpegun dengan nilai seni dan terhadap sulaman tersebut. Selain itu, sulaman yang dibuat adalah mengikut kesesuaian warna fabrik dan ia juga menggunakan fabrik yang berbeza. Kini, baju kebaya ini telah digunakan oleh model-model untuk menggayakan pelbagai jenis corak dan sulaman yang ada pada baju kebaya nyonya. Pada waktu yang sama, gaya rekaan yang diwar-warkan telah menarik minat golongan masyarakat kerana reka bentuk yang dihiaskan terhadap baju tersebut menampakkan ia lebih unik berbanding pakaian tradisional yang lain. Dengan itu, kebaya ini akan dipakai banyak kaum wanita semasa meraihkan perayaan kerana ia tampak lebih ayu dan anggun. Tambahan pula, kebaya nyonya ini sesuai untuk dipakai ketika acara makan malam dan dijadikan sebagai pakaian harian. Oleh itu, fungsi dan penggunaan kebaya nyonya ini telah memberikan impak positif kepada seluruh masyarakat kerana merupakan salah satu pakaian tradisional yang unik dan perlu dipelihara agar warisan ini tidak luntur hingga generasi yang akan datang. Saya akan menerangkan tentang bahan dan proses pembuatan kebaya. Bagi bahan yang digunakan bagi menghasilkan baju kebaya nyonya adalah dengan menggunakan kain kasar rubia. Kain kasar rubia merupakan kain yang sering digunakan untuk membuat kebaya nyonya. Selain itu, kain tenunan biasa yang ringan dan jarang ini dihasilkan daripada benang yang dipintal halus. Kebiasaannya, benang sulaman mesin yang diperbuat daripada kapas, sutera atau polister digunakan untuk menjahit fabrik. Pada zaman dahulu, bagi menghasilkan baju kebaya ini, ia menggunakan fabrik dan benang yang berkualiti serta yang bermutu tinggi. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa bahan tersebut adalah diimport dari Eropah dan juga sesuai dengan status nyonya. Bagi proses pembuatan, secara amnya baju kebaya nyonya mempunyai kaedah pembuatan tersendiri. Terlebih dahulu, kita perlu mengambil ukuran pada badan si pemakai sendiri bagi mendapatkan ukuran yang padan dengan si pemakai. Seterusnya, lakaran haruslah mengikut ukuran badan lalu dilakukan pada fabrik tersebut dan ia terbahagi kepada 5 bahagian yang paling utama untuk dipotong. Antaranya, 2 panel tersebut adalah 2 panel untuk lengan dan 2 panel untuk hadapan dan 1 panel untuk belakang. Selepas itu, 2 potongan panel pada bahagian hadapan dibahagikan kerana ia akan dipotong terus menjadi 2 bahagian untuk memberi ruang pada bahagian dada agar ia menyalakan lagi potongan terus bagi baju kebaya tersebut. Namun begitu, dengan adanya baki kain yang diperoleh daripada kain yang lebar akan dijadikan sebagai sulaman. Selain itu, daripada potongan kain tersebut akan disambungkan dengan jahitan yang dikenali sebagai jahitan ketuk lubang. Jahitan ini merupakan jahitan yang agak unik kerana ia menebuk kain pada jarak yang sama. Lalu jahitan ini ia akan menjadikan kebaya nyonya lebih cantik dan menarik kerana jahitan ini menggunakan kualiti yang bermutu tinggi. Oleh itu, kebaya ini akan tampak lebih sempurna dan rapi bagi memperlihatkan ketelitian serta kehalusan yang terdapat pada lubang-lubang tersebut. Ia juga mewujudkan nilai estetika terhadap kebaya ini. Kebiasaannya, sulaman yang terdapat pada kebaya akan menggabungkan corak berbentuk bunga, geometri ataupun lakaran yang menggunakan jahitan zigzag, jahitan tepuk lubang, jahitan satin dan jahitan lubang batu. Oleh sebab itu, teknik ini memerlukan tusukan jarum yang berulang kali pada kain kasar tersebut. Walau bagaimanapun, apabila menggunakan jahitan biasa seperti lurus, ia akan membentuk motif utama supaya ia dapat menimbulkan kesan-kesan garisan bagi membentuk sulaman tersebut. Dengan itu, ia akan kelihatan seakan realiti. Tambahan pula, benang yang digunakan mestilah mempunyai warna yang sama dengan penggunaan warna yang cerah dan gelap agar baju ini dapat menyerahkan lagi keanggunan dan warisannya. Di samping itu, jahitan zigzag dan jahitan lubang butan juga digunakan untuk corak seperti sarang laba-laba, sulaman kerawang yang terdapat di celahan fabrik. Dikenali sebagai sulaman ritual di mana ia akan menambahkan lagi kecantikan dan keunikan terhadap kebaya tersebut. Tambahan pula, terdapat juga peraturan bagi kaum baba dan nyonya di mana mereka memakai sulaman yang mempunyai biku di tepi dan bercorakkan kosong. Kesimpulannya, kebaya nyonya telah menjadi salah satu pakaian warisan dan pakaian ini juga telah menjadi kebanggaan Malaysia kerana ia mempunyai keunikan dan kecantikannya yang tersendiri. Baju ini juga telah menjadi ikutan kepada penggemar fashion tanah air. Namun,
Pakaian ini juga masih diminati oleh kaum wanita dalam kalangan masyarakat kerana kebaya ini adalah unik daripada pakaian tradisional yang lain. Oleh sebab itu, masyarakat wajar memperluaskan lagi pakaian ini bagi semua golongan masyarakat, tidak kira yang muda maupun yang tua. Masyarakat Baba dan Nyonya telah berupaya untuk mengekalkan sejarah kebaya Nyonya dari generasi ke generasi yang lain bagi mengekalkan keunikan seni dan budaya Nyonya yang boleh dicapai dengan menarik minat remaja dan membantu mereka untuk mengenali dan memahami keunikan sulaman kebaya Nyonya. Jelaslah bahawa kebaya Nyonya dapat dipelihara supaya warisan ini tidak dilupakan oleh generasi yang datang. Sekian daripada kami, kumpulan 1. Terima kasih.